Ya, Alhamdulillah tiba masanya untuk kita mengikuti segmen Tazkirah pada pagi ini. Alhamdulillah bersama kita pada pagi ini yang akan kita kongsikan berkenaan dengan sifat riak merugikan diri. Dan bersama kita pada pagi ini iaitu Yang Mulia Ustaz Pengiran Haji Redwan bin Pengiran Haji Badaruddin, merupakan penceramah. Ya, jadi kita ni cuba sapa Tuan Pengiran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa Apa khabar Ustaz khabar? Pengiran? Sihat? Alhamdulillah sihat. Apa khabar berdua? Alhamdulillah, Alhamdulillah kita sihat. juga. Pagi ini Mudah-mudahan gembira tersihat rasanya alhamdulillah sekalian ni kita ni berkesempatan untuk bersama dalam segmen Tazkirah Ya. sifat riak merugikan diri. Jadi kita ni memang mengetahuilah sesungguhnya sifat riak itu adalah antara penyakit rohani yang sangat berbahaya ya kepada pengidap-pengidapnya. Jadi insya-Allah mungkin Ustaz nanti akan berkongsi sedikitlah macam mana sebenarnya sifat riak ini nanti boleh mendatangkan kerugian untuk kita ini ya. Sebelum itu kita persilakan Ustaz untuk bersama dengan penonton kita inilah memberikan mukadimahnya mengenai dengan tajuk pagi ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Wali dan juga Mahirah. Ada penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya muliakan Wali dan Mahirah dan juga penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan limpah kurnia dapatlah tanda bertemu dalam rancangan Rampai Pagi dalam segmen Tazkirah yang sebelum ini kita ni kadang-kadang masa Covid kita ni secara online sudah tu pakai mask ni alhamdulillah sudah nampak sudah semua Sudah mau bilang orang orang sudah ada kelainan betul. Nampak sedikit lebih mesra daripada bertemu tu. Lebih sukalah bersama macam ni kan. Jadi alhamdulillah tajuk kita ni hari ni sifat riya merugikan diri. Jadi kita lihat perbuatan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tani beramal, dalam tani berbuat sesuatu sebenarnya lawan balik bagi riya itu ikhlas. Ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana Imam Al-Ghazali menyebut dalam kitabnya Ayyuhal Walad ketika menasihati muridnya, engkau bertanyakan kepadaku mengenai ikhlas, maka ikhlas itu engkau menjadikan segala amalanmu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan hati engkau tidak merasa senang dengan pujian manusia serta engkau tidak peduli dengan kecaman mereka. Jadi sementara ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan amal ibadat yang dikerjakan dengan niat bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Hanya ingin tadi melihat ada pujian, sudah itu ada penghargaan. Itu bila melakukan kebaikan semata-mata untuk mencari perhatian manusia. Jadi kalau tadi ikhlas kerana Allah, tadi memang dituntut dalam beramalkah dalam bekerja itu bagaimana sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Jadi kalau kita ni kan beramal itu kita ni lihat apa niat kita ni sebenarnya dalam kita ni beramal, dalam kita ni bekerja, apa jua yang dalam kita ni bagi bantuan apa tu, dalam kita ni kan bersedekah apa semua tu dilihat apa niat kita ni sebenarnya. Jadi lawan bagi ikhlas itu ialah kita sebut dalam tajuk kita ni iaitu riak. Riak itu adalah satu penyakit hati, tadi satu virusnya kalau tadi amalkan ia akan memberikan satu kesenangan awal saja. Tadi macam kena puja itu memanglah sukalah tu. Tetapi natijahnya keputusannya di hujungnya memang ada apa-apa yang dapat kita terima sebenarnya di hujungnya tu. Kerana kata itu sebenarnya ikhlas tadi kan beramal itu kan nunjuk-nunjuk kalau ada orang baru tadi kan beramal, kalau ada orang baru tadi kan bersedekah, kalau ada orang baru tadi kan kerja rajin-rajin. Jadi semua itu boleh saja menjejaskan satu daripada niat kita ni dan dua kualiti amalan kita ni itu. Kerana kalau tadi dalam beramal kalau tadi melihat menunjukkan arah orang, jadi ada orang baru tanikan beramal benar-benar, ada orang baru tanikan bekerja sebaik mungkin. Tapi kalau ada orang down katanya, tani pun rehat ataupun tidak menghiraukan tanggungjawab yang sudah diamanahkan arah ke tani ataupun sudah tanggungjawabkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala seperti sembahyang, berzakat apa semuanya itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Jadi sebenarnya niat untuk beramal itu memang bagus sebenarnya. Cuma ialah matlamat untuk menunjuk-nunjuk
doa tu yang menjadi kesalahan lah ya, Ya, memang. ataupun merugikan diri kita ni sendiri. Ya. Jadi memang kita ni sudah tahu bahawa memang banyak keburukannya kalau kita ni mengamalkan riak ni. Yes. Tapi ialah apa sebenarnya antara sifat-sifat riak yang boleh menyebabkan kita ni menunjuk-nunjuk ni, Ustaz? Mungkin dapat dikongsikan. Okey. Dalam tadi perkatakan tadi sudah sebut sebenarnya khususnya tadi khususkan di sini ni juga dalam beramal lah tu kerana setiap amal yang kita ni lakukan itu kita ni kan mau ganjaran itu yang kita ni terima insya-Allah bukan sahaja di dunia, insya-Allah akan di akhirat. Itu yang paling penting sekali ya. Jadi untuk mendapat balasan yang kan kita ni mahukan itu sebenarnya kuncinya adalah mesti ikhlas. Ya. Kerana dalam kata ni ada dalam hati kita ni riya tu kerana ia berbahaya dan juga ia lebih berbahaya daripada fitnah Masih Dajjal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih ad-dajjal qala qulna bala faqala asyirkul khafi ay yaquma ar-rajulu yusalli fa yuzayyinan salatahu lima yara min nadri rajulin. Yang maksudnya, maukah aku khabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih tersembunyi di sisiku atas kalian daripada Masih Dajjal. Dia berkata, kami mau, kata sahabat. Maka Rasulullah berkata, iaitu syirkul khafi. Syirkul khafi ini iaitu syirik yang tersembunyi. Jadi riya itu adalah syirik yang tersembunyi. Kerana kita ni telah ada niat menduakan dalam hati kita. Kerana kita ni ikhlas itu kerana Allah. Semata-mata kerana Allah Semata-mata SWT. kerana Allah. Kalau ada sifat riya itu seolah macam ada orang lain lagi selain daripada Allah. Jadi disebut di sana asyirkul khafi, iaitu syirik yang tersembunyi. Yang tersembunyi itulah tanda pun dah sadar-sadar. Kadang-kadang tadi cakap bukan kerana nambung, bukan kerana melihat-lihatkan dan banyak, iaitu sudah iaitu sudah sambung atau sudah itu seseorang solat lalu menghiasi, memperindah solatnya kerana ada orang yang memperhatikan solatnya. Macam mana gayanya yang memperindahkan solatnya tu, Ustaz? Dari segi dalamannya memang kita tahulah. Tetapi kita ni tahu dari kita ni kan selalu kadang-kadang berjumpa di masjid apa tu kan. Kadang-kadang ia kalau batah sujudnya orang ni. Ya tubah. Sudah tu wiridnya bukan main batah juga. Panjangnya biasanya kalau kalau ada orang 2 minit pun dah sampai. Lepas salam itu Jalan terus. lepas salam itu keluar itu sudah. Tapi sudah macam ramai-ramai orang melihat apa tu. Kawan-kawan pun memerhatikan dia. Jadi ia pun adalah rasa di dalam dirinya itu untuk memanjangkan wiridnya. Sudah tu dengan bukan lagi dengan memanjangkan itu nyaring lagi suaranya. Dalam kata ni membaca Al-Quran pun sama juga. Bila ada orang diam-diam, dan beberapa kadang-kadang sudah ada orang itu ditunjuk-tunjukkan. Macam tu dalam kata ni bekerja tu yang saya sebutkan sebelum ini. Apabila ada bos sudah tu ditunjuk-tunjukkanlah macam manilah kerja ni musim prestasi ya. Betul. Jadi bulan 9 lain kerja waktu ni. Ya. Ada yang sekarang melihat dia tahu sudah kan ada waktu prestasi sudah itulah waktu-waktunya ia akan menunjukkan arah bosnya. Jadi di sana tu dari segi perbuatannya, dari segi pekerjaannya tu dalam hatinya tu ada duanya kata ni. Satu bukan kerana Allah, yang keduanya ia untuk menunjukkan apa saja perbuatan, apa saja amalan yang kita ni buat kalau di dalamnya tu ada perasaan bukan kerana Allah, jadi ia akan berbalik kepada sifat riya itu tadi sendiri. Jadi kalau kita ni melihat lagi, kalau kita lihat bahayanya tu, amal soleh akan hilang pengaruh baiknya dan tujuan yang besar bila disertai riya. Tadi memang tahu, kalau beramalan ni, seolah kita ni, adakah tidak ada orang itu, tetap kita ni, memang Allah akan melihat segala perbuatan kita ni, amal soleh kita ni. Jadi dalam amal soleh kita ni, tahu Allah melihat kita ni akan menjadi satu kemanisan. Manisnya dalam beribadat. Kita ni pun di mana pun kita ni berada, di luar negeri kah, di Brunei kah, di manakah. Tetapi kalau kita ni sudah ada sifat macam tu, kita ni akan kalau anda kena pujian, kita ni semangat. Sudah kalau kena cicik, kita ni akan marah. Tapi kalau orang yang memang amalannya tu memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ia tidak kira tu ada orang, ia tetap ada Allah.
ia tetap kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amalan itu akan menjadi satu kemanisan dan juga amalan itu memberikan kesan arah kata ni supaya contoh dalam kata ni bersembahyang itu ia boleh saja akan mencegah daripada kata ni berbuat maksiat. Ia memberi kesan arah kata ni. Apa saja amalan-amalan yang kata ni buat, memang kalau kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ia akan menjaga kata ni daripada kata ni berbuat maksiat dan juga berbuat dosa. Wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah ya, itulah berkaitan dengan sifat riya ini, bagaimana ia boleh mendatangkan ya kerugian kepada diri kita ni sendiri. Jadi itu dari segi amalan-amalan lah Ustaz ya. Macam dari segi bekerja, apabila ada ketua, ya, apabila ada rakan-rakan di sekeliling, barulah ia menunjuk-nunjukkan akan kerajinan ketika waktu bertugas tersebut ya. Begitu juga dalam beribadah ya. Niatnya sebagai contoh bersedekah apabila berada di khalayak ramai, suka dipamerkan dan juga sebagainya. Ini kadang-kadang apabila kita ni fikir-fikirkan, jika tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya tidak akan mendapat ganjaran pahala hasil daripada amal-amal tersebut ya. Jadi kalau riak dari segi harta benda, menunjukkan kekayaan dan juga sebagainya, mungkin ada juga mudarat-mudarat buruk yang boleh ditimpa kepada diri individu tersebut. Itu betul lah yang senario yang kita ni hadapilah waktu ni ya. Bila bercerita, ia kadang-kadang terperasan dan tidak terperasan saja tu. Ia bercerita itu. Berapa buah ceritanya? Ada dalam 4 buah lah. Mercedes lah 4 buah. Mercedes lah 4 buah. Jadi dalam dalam bercerita tu kadang-kadang ada perasan, ada yang ada perasan juga. Kadang memang ia bercerita pun memang ia bercerita. Aku memang tak dapatnya Mercedes 4 buah ataupun jam tangan berapa Jadi tapi kadang-kadang ada yang berniat macam tu juga. Dilihatnya pun orang ni pun boleh tahan je nya. Ada je nya jamnya. Bosennya. Bosennya. Tapi aku pun bercerita kalau jualnya. Dah mualah je tu dalam kata ni mempunyai anak yang anda pun sama juga. Apabila ia macam bekerja bagus-bagus kan diceritakan anaknya berjaya macam itulah. Tapi ialah tu kadang-kadang tadi bercerita perasan saja. Tu kalau tadi perasan memang ada niat untuk melihatkan anaknya itu memang orang bagus-bagus lah. Yang diceritakan tidak bagus-bagus, kadang lagi tidak ada kedudukan. Jadi orang itu pun kadang boleh saja menjejaskan silaturahim. Nanti ke sana ke reginya. Dan lain ceritakan anaknya je yang bagus-bagus. Itu salah satu keburukan dah juga. Kadang-kadang diceritakan pasal kekayaan saja. Ia banyak tanah, ia banyak kereta, ia banyak rumah, apa semua itu ceritakan. Ia boleh saja tu menjejaskan silaturahim kita ni. Ada yang dah selesa sebenarnya. Yang diceritakan orang miskin dan tidak pernah merasai. Tidak pernah merasai kereta basar, tidak pernah melihat rumah basar apa. Jadi dalam ketika bercerita tu, tadi perlu lihat juga. Tadi mesti sensitif dengan orang yang dengan tadi bercerita tu. Tadi mesti juga alertnya katanya, perasan dengan apa yang dengan tadi bercerita tu. Jangan sampai dalam bercerita-cerita tu menyinggung perasaan orang lain. Itu ada banyak berlaku. Tapi kadang-kadang kalau ia ada perasaan itu terpulalah kepada ia tu. Kadang-kadang ia ada tujuan baik juga. Dalam ia bercerita kepada orang-orang yang dengannya bercerita tu supaya orang tu lebih lagi bersemangat kan. Macam mana ia jadi kaya tu dan usahanya dulu aku ni memang juga orang miskinnya, memang tidak ada apa-apanya, tapi dengan kerajinan kau tu macam itulah. Itu boleh saja bagi motivasi kepada orang yang inspirasi juga kepada orang lain tu. Itu dengan bercerita pasal anak-anaknya, anak-anakku macam mana berjaya alhamdulillahnya. Kalau tadi cerita dulunya memanglah kami ini orang susah juga. Kadang-kadang untuk memberangkatkan anak untuk belajar ke luar negeri itu pun kami meminjam duit. Itu semua sebenarnya boleh saja memberi inspirasi memberikan motivasi kepada orang yang dengan bercerita tu. Kalau ngam-ngam sama label atau okeylah juga. Jadi di sana tu perlulah tadi melihat juga dari segi sensitiviti orang lain. Tadi lihat siapa dengan tadi bercerita tu supaya jangan sampai di hujungnya tu menyinggung perasaan orang yang dengan ketani bercerita itu. Okay. Alhamdulillah. Jadi memang bahaya juga jika kita terus mengamalkan perasaan riak ini. Jadi inilah sebenarnya kita ni memberikan kesedaran kepada kita ni sendiri. Betul. Sebab kadang-kadang kita ni pun tidak perasan. Tapi orang lain memang perasan akan perkara ini. Jadi bagaimana untuk menangani perasaan sifat riak ini, Ustaz? Okey.
Pertama sekali, kalau tadi lihatlah dalam tadi beramal, memang pertama sekali itulah memang ikhlas, memang betul-betul ikhlas lah. Dalam tadi beramal dan tadi bekerja apa semuanya. Kerana dalam tadi beramal itu sendiri, saya bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang panjang mengenai dengan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menyebut ada 3 golongan diazab pada akhirat kerana riya. 3 golongan. Sesungguhnya manusia paling awal akan dihisap urusannya pada hari kiamat kala ialah lelaki, pertama sekali lelaki yang mati syahid. Kalau tadi tahu orang yang mati syahid memang ganjaran ialah syurga, masuk syurga. Tadi itu dalam mindset tadi lah. Tetapi dalam hadis ini lalu dia dibawa ke sisi Allah, kena bawa di hadapan Allah SWT, diingatkan segala nikmat, kena lihatkan yang caranya berjihad itu sampai ia syahid itu. Okey, dilihatkan semula. Jadi diberikan kepadanya, maka dia mengakuinya. Jadi ia pun bagi tahunya memang aku berjihad ini memang syahid kerana Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Allah berfirman, lalu apa yang kamu buat dengan nikmat itu? Dia menjawab, aku perang di jalanmu sampai mati syahid. Allah berfirman, kamu berdustanya. Kata Allah kepada orang mati syahid itu, kamu berdusta. Sebenarnya kamu berperang itu agar kamu dikatakan sebagai orang berani. Dan kamu dikatakan seperti itu di dunia. Jadi kalau kata ni ada di dalam kata ni berperang itu, memang satu-satunya memang kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tunjukkan bahawa dalam berperangnya itu sebenarnya dalam hatinya supaya digelar iaitu seorang yang kuat, seorang yang pemberani. Jadi Allah tunjukkan. Tapi sebenarnya di dalam hatinya ada perasaan, ada terselit pada perasaan riaknya itu supaya menggelar iaitu seorang yang kuat dan pemberani itu. Jadi kita ni takutkan, tani buat yang baik. Kan berjihad ni memang baik. Betul. Sudah tu syahid lagi. Tani fikirkan, okey, syahid memang masuk syurga. Memang itulah ganjarannya. Itu harapan. Itu harapan kita ni. Tetapi rupanya Allah tunjukkan kepada orang syahid tadi itu, rupanya dalam hatinya supaya digelar terselit di atasnya ada perasaan ria itu. Jadi yang kedua tadi mempelajari ilmu. Jadi di sini ni tadi tu kita tanyakan tadi tu. Jadi pertama sekali memang kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua lagi, orang yang kedua ni mempelajari ilmu agama. Yang tadi takut lagi tu. Tadi belajar agama, mengajarkannya dan dia membaca menghafal Al-Quran, maka dia dibawa jadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bertanya dan dia menjawab, aku mempelajari ilmu agama mengajarkan dan aku membaca Al-Quran kerana-Mu. Jadi Allah berfirman, kamu juga berdusta. Tetapi sebenarnya kamu menuntut ilmu itu supaya engkau itu digelar seorang ilmuwan. Kalau membaca Al-Quran itu supaya engkau itu digelar lawas oramu. Sudah tu seorang yang digelar seorang qari macam itu. Itulah di dalam hatinya. Jadi ini yang tadi takut. Dalam tadi beramal 4 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Tapi di hujungnya tu itu yang tadi dah mau natijahnya tu dah diterima tu. Beramal siang malam apa tu. Rupa-rupanya ada terselit dalam hati kita ni supaya tanya tu dipuji apa semua tu. Apa saja ni ada tadi dalam berilmu tadi tu. Berilmu orang baik. Orang baik, tapi di hujungnya masukkan ke dalam neraka disebabkan dalam hatinya ada terselit supaya itu digelar seorang ilmuwan dan seorang yang pembaca Al-Quran yang baik, yang qari, yang bagus bacaannya. Dan yang ketiga yang terakhir sekali iaitu orang yang berikan harta banyak, sudah tu disedekahkan, kuat bersedekahnya. Tapi ditanyakan oleh Allah, apa yang sudah kau buat? Aku bersedekah ini kerana Allah SWT. Tapi kata Allah, engkau berdusta juga kerana dalam kau bersedekah itu sebenarnya engkau meminta pujian daripada orang supaya engkau itu digelar seorang yang dermawan. Yang tadi takut tadi puas ke dalam adalah tadi takut orang supaya anda mempuas. Kadang-kadang ada dari segi positifnya dalam kita ni bersedekah melihat-lihatkan orang ni supaya orang sama-sama terjentik hati. Tanya ada duit. Kan kau apa duitnya? Kulihat macam mana ni? Mana dia berapa untuk akhirat? Yang bersedekah ni yang ku tahunya dia jual berapa kaya banyak. Aku kaya ya, tapi aku sendiri pun dah bersedekah.
Tapi orang yang sedang-sedang, yang ada rumah sedikit, tapi ia bersedekah masuk dalam tim. Kalau itulah yang jadi tujuannya supaya ia masuk dalam tim itu, supaya untuk menyadarkan orang lain sama-sama bersedekah, alhamdulillah. Tetapi jangan sampai dalam yang bersedekah itu supaya ia digelar seorang yang dermawan. Jadi kuncinya di sini supaya apapun yang dilakukan mesti ikhlas karena Allah SWT. Barulah kata ini amalan kata itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena riya itu sendiri boleh membatalkan segala amalan baik yang kata ini buat di dunia ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya ia berbalik kepada diri kita ni, ya, berbalik kepada nawaitu ataupun niat kita ni, mengapa kita ni melakukan mana-mana ataupun satu-satu amal ibadah tersebut ya. Jika kita ni mengharapkan dunia, kita ni akan mendapatkannya. Mengharapkan pujian orang, insya-Allah kita ni akan mendapatkannya. Tetapi di akhirat kelak nanti jangan mengharapkan apa-apa kerana dunia adalah pilihan kita ni. Begitulah juga sebaliknya. Jadi menjadi satu kerugian di hujungnya. Mudah-mudahan akan menimbulkan kesedaran di kalangan diri kita ni sendiri, insya-Allah. Ribuan terima kasih untuk Yang Mulia Ustaz Pengiran Haji Ridwan bin Pengiran Haji Badaruddin ya, dengan tazkirah pagi Khamis ini, sifat riya merugikan diri. InsyaAllah ada kesempatan, ada contoh Ustaz. Kita akan bersama lagi di segmen yang sama, mungkin dengan tajuk yang berbeza nanti, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.